Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim bihadratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dio dan Tok Imam, Chairman, Setiausaha Ahli Jawatankuasa Masjid, Alhamdulillah, dan warga Bandar Diraja Kuala, Alhamdulillah. Memang bertuah berbenar seperti pengurusi majlis tadi kata, jarang berbenar dapat kembara. Kembara ni saya tanya adinda saya, siapa bagi nama title kembara Jumaat pada ni. Kembara ni saya kalau buka kamus dewan kata ini rihlah kalau dalam bahasa Arab. Jadi kita sebenarnya selalu kalau rihlah untuk mengembara untuk ilmu, kita keluar kampung untuk mengaji. Bukan duduk dalam kampung lah macam tu, atau keluar masjid. Ini Alhamdulillah duduk tak payah nak keluar. Dia mengembaranya datang ke sini. Dia bukan terbalik ikut, begitulah. Alhamdulillah. Jadi saya berbesar hatilah Alhamdulillah dijemput di sini. Cumanya kami ada program dalam 2 hari ini Alhamdulillah, tetamu untuk sahibu samahah Datuk Mufti kita. Alhamdulillah semalam ulama besar datang daripada Azhar dan Syria. Ada majlis di Universiti Sultan Azlan Shah atau Jamiah Azlaniyah atau USAS di sini tentang majlis ilmu berkenaan tasawuf. Dan saya difahamkan baru tahu ini adinda saya daripada pagi tadi duduk kembara. Dia bukan kembara makan dalam bahasa Arab lokasi, tetapi kembara waktu solat subuh tu tazkirah Jumaat. Alhamdulillah sampailah sekarang waktu maghrib. Cuma tadi waktu asar kita curi dia balik ke Azlaniyah, sebab tadi saya majlis saya semalam majlis adinda saya. Ini majlis saya hari ini jadi pengurusi majlis di Azlaniyah. Ini dah bukan Mario Brothers, Akiti Brothers. Tadi majlis di Universiti Sultan Azlan Shah kami ada liqa fikri, iaitu majlis ilmu intelektual, pertemuan di antara 2 mufti. Kita punya Syekh Muzakarah yang baru, sahibu samahah Datuk Nur Gadut, Alhamdulillah, dikenali juga sebagai mat kilau Southern Tiger kita dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang terkenal. Sudah dilantik oleh majlis raja-raja untuk menjadi chairman pengurusi. Dulu dipanggil Majlis Fatwa Kebangsaan, tapi sekarang Jawatankuasa Muzakarah MKI, Alhamdulillah. Dan bertemu dengan sahibu samahah Datuk Mufti kita Perak yang baru juga, yang dulunya memegang jawatan itu, chairman Jawatankuasa Muzakarah MKI, ataupun dulu dikenali sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan, sekarang dah jadi Mufti Perak. Jadi eloklah sangat ada chairman lama, chairman baru. Saya duk mengapit dua-dua. Alhamdulillah tadi memang majlis yang cukup, kalau guna bahasa Datuk Nur Gadut, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi di sini saya cuma nak membuka mulut saja sebab ini kembara adinda saya, bukan saya. Saya cuma datang sebagai zair, sebagai peneroka mengembara di sini. Cumanya saya tanya adinda saya tadi apa yang dikembarakan dari pagi tadi. Jadi pagi tadi adinda saya kata buat kuliah subuh berkenaan dengan ilmu tasawuf, dan tazkirah Jumaat berkenaan fiqh Imam Syafi'i. Jadi kalau pagi tadi Imam Al-Ghazali, solat Jumaat tadi Imam Syafi'i. Patutnya malam ni Imam Al-Asy'ari lah, akidah nak syumul, nak komplitkan agama kita. Sebab agama kita ni sebenarnya terbagi pada 3 dimensi dia. Dia punya, orang kata, aujah dia, dia punya wujuh dia punya muka dia ada 3. So ada akidah, ada fiqh, dan ada tasawufnya. Jadi kalau pagi tadi dah buat tasawuf, waktu zuhur tadi, waktu Jumaat dah buat fiqh, ini malam ni patutnya akidah. Tapi saya rasa itu boleh nanti kita dengar sikit lah. Adinda saya boleh kupas sikit kalau nak tentang akidah tu. Tapi saya nak cuma jadi helikopter datang see the big picture punya view, sebab teman mengajar di Oxford. Maklumlah lorat teman karap berbenar kot. Takut kalau bahasa Melayu dah lama dijauh di perantauan ni. Mungkin adinda saya dia semalam masya-Allah majlis dia orang semua kata Tan Sri Naik Chancellor Nordin Kadi kata dia lebih baik daripada saya. Jadi 2 segi pun. Satu, dia lagi handsome dari teman. Yang keduanya, bahasa dia memang lagi bagus. Dia memanglah dia punya bahasa memang mantap. Jadi hari ini memang saya
ala kadar saja, jadi minta maaf. Itu sebabnya kalau saya tak boleh nak cakap lebih, saya nak bagi insyaAllah hadirin wa hadirat sekalian the big picture. Sorry, minta maaf kalau bahasa saya rojak sikit malam ni, di antara bahasa Melayu kita, bahasa Bunda kita, bahasa Arab kita dan bahasa Inggeris kita, insyaAllah. Jadi saya nak mulakan dengan, sebenarnya ini memang bandar bertuah, bandar diraja. Kita mempunyai tradisi di negeri Perak Darul Ridwan daripada tahun 1538, di mana alhamdulillah dari peninggalannya Kesultanan Melayu Melaka dengan ditubuhnya kerajaan Melayu Perak, Kesultanan Perak di sini, memang Islam kita berteraskan Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan apa maksud Ahli Sunnah wal Jamaah di sini? Inilah yang kembara pada hari ini. Daripada pagi tasawuf, daripada solat Jumaat fiqh, dan daripada malam ni sekarang ni akidah yang kita nak dengar sikit daripada Dr. Raiman. Jadi Islam, iman, ihsan, kalau dalam kalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang terkenal, iaitu hadis yang dikatakan juga selepas hadis macam umul kitab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap amalan kita ini sepatutnya kita buat dengan pasang niat. Jadi setiap orang akan dapat, lelaki atau perempuan, apa yang dia mahukan. Jadi niat itu memang penting, tetapi itu hadis yang terkenal ni. Tetapi hadis ni ada yang kedua yang important. Kenapa? Sebab dalam hadis ini yang memberikan ilmu fardu ain kita sebenarnya. Ini hadis yang memberi kita, orang putih kata, building blocks. Jadi itu sebabnya bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ditanya oleh dalam hadis iaitu malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kami apa maksud Islam. Baginda Rasulullah sebenarnya dalam jawapannya, Islam ada 5 rukun Islam. Kalau kita tengok 5 rukun Islam tu syahadah, masuk Islam, solat, bayar zakat, dan berpuasa bulan Ramadan, dan pergi haji apabila kita dapat pergi haji, kalau kita berupaya. Semua ini adalah perkara yang ibadat yang kita boleh sebenarnya nampak, ataupun dimensi wajah yang zahir, yang orang kata outer, aspek keluaran agama kita. Jadi ada ilmu yang memang mengajar ataupun yang memang berkenaan dengan zahir ini, iaitu Islam ini, iaitu ilmu syariah atau ilmu fiqh. Yang mazhabnya dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Ini satu jawapan baginda Rasulullah SAW pada soalan pertama. Dan bila soalan kedua, bila malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada baginda, akhbirni anil iman, apa itu iman? Baginda Rasulullah SAW jawabkan dalam yang 6 rukun iman yang terkenal tu, antu'minu billah wa bimalaikati wa rusulihi wa kutubihi, untuk beriman, percaya akan Allah Subhanahu wa taala ada, untuk beriman akan rasul-rasulnya Allah, ada rasul-rasulullah daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kitab-kitab samawi yang 4 itu, termasuklah Al-Quranul Karim, dan beriman akan adanya akhirat, dan kita akan mati dan kita akan disoal, dan beriman akan ada qada dan qadar, sama ada min khairihi wa syarrihi contohnya. Jadi ini 6 rukun iman yang memang kita semua dah hafalkan dan tahu, dan ini adalah aspek dalam ilmu akidah. Sebab ini adalah aspek yang di mana maknanya aspek yang kita tak boleh nampak. Semua benda ni tak macam solat tu, kita boleh nampak orang solat tapi kita tak boleh nampak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nampak rasul-rasul. Malah kita tidak boleh nampak, walaupun Quran tu sendiri cuma mushaf yang kita nak, bukan Al-Quran tu sendiri, sebab Quran tu daripada Lauh Mahfuz yang memang kalam Allah. Atau qada' dan qadar, apa yang hanya di depan kita yang jadi. Contohnya. Jadi ini semua benda sebenarnya benda ghaib, benda yang kita tidak nampak. Jadi inilah mata pelajaran atau ilmu yang menggovernkan atau yang berkenaan dengan iman. Ini adalah ilmu akidah atau ilmu usuluddin, ilmu teologi kalau dalam bahasa orang putih. Ini kalau nak cakap lah, kalau bahasa badan ni, kalaulah Islam atau syariah atau fiqh tadi adalah badan kita,
Ilmu untuk iman ni atau ilmu akidah ni, ilmu untuk usuluddin ni adalah kita punya akal, minda kita. Jadi kalau begitu kita pun boleh agak, kalau dah ada badan, dah ada minda, tinggal lagi satu lagi yang tak cukup agama tu, dan itu yang kita nak cukupkan. Itulah ilmu yang ilmu hati, ilmu roh, ataupun our mind, body and soul. Dan itulah yang paling akhir, akhbirni anil ihsan. Bila malaikat Jibril alaihissalam menanyakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kami apa maksud ihsan. Jadi baginda Rasulullah jawab, I'm sure my brother dah pagi tadi, ta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yura. Jadi adalah dalam maksud ihsan di sini ialah seperti kamu beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau orang putih kata to be in the service of Allah, to adore Allah. Macam mana you nak translate ibadat lah, as if you can see him, seperti mana kamu boleh nampak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kita tahu daripada rukun iman kita tak boleh nampak, tetapi nak nampak tu, walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, tak ketahuilah yang Allah boleh nampak kita. Yang inilah ilmu yang ada berkenaan dengan ilmu untuk jaga kita punya takwa, contohnya keikhlasan, keredaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau dikatakan ilmu fiqh tadi zahir, ilmu akidah tadi batin, inilah kombinasi zahir dan batin. Dan kalau fiqh tadi ada 5 boleh kira, iman tadi atau akidah boleh kira ada 6, yang ini langsung dah tak boleh kira, tiba-tiba dah jadi mush, dah jadi macam misteri, dah tak ada nombor. Ini diwakilkan oleh ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu adab, ilmu tazkiyatun nafs, yang diwakilkan dalam madrasah atau manhaj manhaj ahli sunnah wal jamaah Imam Ghazali radhiyallahu anhu contohnya. Jadi ini 3 aspek dalam agama kita yang kita perlu lengkapkan. Kalau kita tidak lengkap, memang kita mungkin akan jadi seorang Muslim yang tidak balance dan tidak seimbang. Itu masalah dia. Bab kata Imam Malik radhiyallahu anhu, guru pada Imam Mujtahid kita Imam Syafi'i, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, barang siapa yang mengaji fiqh saja, fardu ain fiqh kononnya contohnya, tetapi tanpa mengaji tasawuf, jadi faqat tafassaka, dia akan akan mungkin jadi jatuh fasik. Masuk fasik di sini bukannya fasik dari segi maknanya dia cuba kalau nak guna hanya hukum syarak itu untuk kona jadi macam lawyer buruk. Jadi bila kita mengaji fiqh fardu ain tapi tanpa tasawuf, kita tak ada pengisian hati, kita cuma tahu hukum aja tapi kita tak tahu hukum untuk hak kita, itu yang jadi kita jadi orang yang nak korup lah. Tafasaka makna di sini korup, orang yang korup. Ini yang orang boleh senang ambil rasuah ke apa ke, ini sebenarnya bukan rasuah, itu dia boleh kona ada hilah dia dalam bahasa Arab pakai macam tu. Waman tasawwafa faqat walam yatafaqqah, dan opposite dia juga, kalau orang yang mengaji tasawuf saja, ilmu yang jaga hati ni saja, tetapi tanpa jaga ilmu badan itu, faqat tazandaka, akan berbahaya untuk menjadi seorang yang zindik, maknanya takut masuk dalam ajaran sesat. Jenis ajaran sesat ni jenis yang contohnya, kalau macam mungkinlah kalau di Amerika tu adalah orang nak masuk Islam ke ataupun belum dah masuk Islam atau dah lepas masuk Islam tu mualaf ke apa ke, dia nak berzikir, dia nampak orang, tengok orang Islam berzikir, dia syok tengok berzikir, tetapi dia tak pernah sembahyang, dia berzikir je. Itu contoh dia. Jadi yang ini kalau dia tak belajar fiqh, tak belajar fardu ain, dalam fardu ain dia tak tekankan ilmu tasawuf, cuma tekankan ilmu tasawuf tetapi tidak undang-undang, tidak syarak, tidak fiqh, itu yang boleh jadi bukan mungkin jatuh dalam ajaran sesat. Tetapi waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa yang combine dua-dua ni barulah ada keseimbangan itu. Di sini sebenarnya saya pas tu adinda saya, contoh Islam Iman Ihsan ni sudah dikupaskan dengan cara yang terbaik sekali oleh Tuanku Sultan kita sendiri, Paduka Seri Sultan Perak yang ke-30, bukan yang ke-35 Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, atau 34 Sultan Azlan Shah marhum ayahandanya, tetapi nendanya almarhum Tuanku Sultan yang ke-30 marhum Qaddasallah Sultan Iskandar Shah, seorang tuanku kita. Ini yang saya mulakan dengan kata bandar di Raja Kuala ni kita semua bertuah, alhamdulillah.
Ada raja-raja yang Masya Allah, bukan saja nombor 35, 34, raja-raja kita memang semua bergeliga kebijaksanaan otak-otak mereka, dan bukan saja otak ini, kepribadian mereka juga. Jadi contoh dengan Sultan Iskandar Shah ni, one of my favourite Sultan Perak, 35 Sultan Perak. Yang ini temamnya favourite. Ada 3 Sultan Iskandar dalam sejarah negeri Perak. Yang ini Sultan Iskandar yang tanpa ada nama yang lain selain Iskandar, simple aja. Tetapi baginda adalah kedua-duanya umara dan ulama dan ulama dan umara. Alhamdulillah. Dan baginda menuliskan wasiat dia, tausiahnya dalam penulisan dia yang dipanggil Risalah Iskandariah. Alhamdulillah. Dan kalau kita buka kitab dia, yang ada ni ditulis di Kuala Kangsar. Dengan kagumnya dia tulis itu. Itulah dalam kitab ni dia syarahkan Islam, iman, ihsan itu. Dan dalam wasiatnya pada rakyat Perak, dia dah bagi kita amaran awal-awal. Dia kata, peganglah pada pegangan ni, pegangan sejati ahli sunnah wal jamaah ni. Iaitu, etikadnya Asy'ariyah dalam akidah. Fiqahnya Imam Syafi'i. Dan tasawufnya Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Kalau kita pegang ni, kita takkan sesat. Dan baginda dah bagi amaran awal-awal ni, zaman 1920 berapa baginda tulis kitab, 22 macam tu. Saya pun dah lupa tarikh di mana kitab ni mula ditobakkan, dipublishkan. Dan dia dah bagi warning, jaga-jaga yang ajaran sesat yang sebenar ni, yang tak ikut 3 ni. Bila ada ketakseimbangan tu. Jadi orang yang ikut fiqah tadi tapi tak ada tasawuf, inilah orang jenis yang kalau berdiri nak solat, dia cuma kisah kaki kawan lain, orang lain kat mana. Dia tengok dia buat tasyahud tu, tengok dia bergerak macam ni ke, dia bergerak macam ni, dia bergerak macam ni. Itu dah dia sendiri dah sesat lah dalam diri dia. Macam tu. Jadi di sini marhum Qaddasallah Sultan Iskandar Shah sudah ahead of his time. Tak payah nak tunggu fatwa, kalau dah keluar fatwa kat sini, mana-mana ajaran sesat yang ada, contohnya yang dah keluar fatwa di negeri Perak, antara ajaran sesat contohnya Mu'tazilah, iaitu ni yang jenis yang dipanggil Islam liberal di mana, atau Mu'tazilah kalau menjadikan perempuan jadi imam untuk solatkan lelaki, contohnya solat Jumaat. Itu dah guna terlebih akal daripada nakal. Nakal bukan nakal kelakuan, tetapi syarak ataupun Quran dengan sunnah contohnya. Lagi satu ajaran sesat adalah ajaran sesat Syiah yang dah diwartakan oleh Paduka Seri Sultan Perak kita. Kenapa, apa masalah dengan firqah Syiah? Firqah Syiah masalahnya ialah walaupun mereka orang Islam, seperti Mu'tazilah orang Islam juga, tetapi dah jadi ahli bidah di sini. Sebab kenapa? Mereka duk mengutuk Ummahatul Mukminin, contohnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, itu dosa besar contohnya. Dan ketiga, ajaran sesat ni ini di menurut negeri Perak, dan bukan saja negeri Perak, negeri Johor tadi, dan selain negeri-negeri semenanjung tanah Melayu, majoriti malah ialah Wahabi. Tapi saya sendiri tak sukalah selalu guna istilah Wahabi, sebab dema sendiri tak suka panggil dema Wahabi. Tak apa, kita guna istilah yang dia orang panggil Salafi macam tu. Ini pun sesat juga, bukan dalam kalangan ahli sunnah. Kenapa? Sebab mereka ahli zahiri. Dia ambil benda yang zahir saja. Kalau Rasulullah tak buat, maknanya tak boleh buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang khatimun nabiyyin, rasul yang lengkap. Maknanya bukan saja yang zahir, apa yang surat yang baginda tinggalkan daripada Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda, tetapi yang tersirat. Ini maksud bila agama kita sudah kamil, sudah lengkap. Jadi antara masalah dengan gerakan ni ialah dia orang ni, kalau orang putih kata the theology of it lah. Dia orang ajar cara agama yang untuk membenci orang, untuk semuanya salah, orang lain salah kecuali dia. So dia orang saja yang suci, dia orang saja yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang saja yang betul. Allahumma musta'an. So contoh paling simple, kalau orang tak faham Salafi atau Wahabi ni, kita malam Jumaat kan ni hari malam Sabtu. So selalunya kalau dulu kita baca kan, Masya Allah, during the time Syekh Abdullah Fahim dijemput oleh Sultan Iskandar Shah untuk jadi mudir pertama di Madrasah Idrisiyah di sini kan, malam Jumaat amalan baca Yasin, tahlil. Tadi kita dah zikir rohani, sekarang zikir ilmi. Eloklah kita ada balance dua-dua.
Tapi geng-geng ni kata tak boleh buat zikir pula, tak boleh buat apa, baca Yasin. Kenapa? Rasulullah tak pernah buat. Jadi maknanya bidah. Bidah dalam arti kata kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Kamu nak menghukumkan dia orang masuk neraka ke? Paling kurang you nak kata haram. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini sebab dia sesat. Dia orang minority pun. Jadi have confidence. Saya yang dah berihlah, berkembara satu dunia Islam dan bukan Islam, satu dunia muslimin dan dunia bukan Islam juga, daripada negeri South Africa sampailah ke negara China, sampailah ke benua Afrika, jumpa orang Islam bermacam-macam ragam, bermacam-macam mazhab, mereka pun amal sama macam kita, buat wirid, buat zikir, jadi jangan risau, ikut majoriti. Ikut majoriti dan ikut otoriti agama kita, alhamdulillah. Itu sebabnya mereka sesat dari situ. Maknanya dia cuma ikut apa yang tersurat, bukan yang tersirat. Contoh paling simple lah untuk orang nak faham ke dalalah, ke dalalahnya gerakan Ahlus Sahih ni. Imam Nawawi kata apa? Ba'dul qasirin, orang yang memang cetek fikiran dia. Bak kata Piramli, baral orangnya. Contohnya baral ni, kalau di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, baginda cegahkan daripada apa? Buang air besar. Macam tu ke? Buang air besar, buang air besar. Buang air besar ke sungai. Dia bukan ke sungai, ke sungai. Ini bahasa istana itu. Buang air besar. Tapi Rasulullah tak ada hadis yang buang air kecil. Tak boleh dalam kolam. Jadi dia kata, buang air besar tak boleh, tapi buang kecil boleh. Ini contohnya. Dah tersirat lah, kalau dah buang air besar tak boleh, buang air kecil tak boleh lah. Ini contoh-contoh di mana tak payah nak pergi lebih-lebih. Dalalahnya di situ. Jadi di situlah pembukaan saya, nak finish off dengar adinda saya khatamkan, insya-Allah, di mana Islam Iman Ihsan titah pada Sri Sultan Iskandar Shah sudah cukup dalam Risalah Iskandaria. Insya-Allah Jabatan Mufti kita akan kerjakan supaya dapat tabakkan baru, naskah baru, sebab tahun 1922 ke 1938 ke baginda wafat tahun 38, atau mangkat 38 30, so mungkin dah lama sangat. We need to reprint balik kitab ni, dan kitab tu masa tu dalam bentuk Jawi dan boleh kita keluarkan dalam bentuk Rumawi, insya-Allah. Ini penting. Inilah Bandar Diraja di mana Tuanku Sultan tu tulis kitab tu, wasiat baginda, pertahankanlah ini. Akidah, manhaj, fiqah dan tasawuf ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Jadi Aiman, I think you can pick up where I drop off. I hope okay lah, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang berbahagia, kekanda saya Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, kepada pengurusi Masjid Ridwaniyah yang saya kasihi, kepada pegawai pejabat daerah Kuala Kangsar yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, berangkat daripada apa yang telah disebutkan oleh kekanda saya tadi tentang Islam, iman dan ihsan. Ihsan dah habis, Islam kita dah habis. Sekarang kita masuk ke puncaknya, iaitu iman atau akidah. Kerana apa? Kerana bila kita sebut akidah di zaman Rasulullah SAW, istilah yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan ilmu kalam, bukan akidah, bukan kitab tauhid. Dia tak guna perkataan tersebut. Tapi yang baginda SAW gunakan di dalam nas-nas adalah al-iman. Jadi iman ini maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iman ini adalah perkara yang berkaitan kepercayaan di dalam hati. Perkara yang kita ikat, kita tambat dalam hati. Jadi iman ini tidak ada yang orang benar-benar boleh korek melainkan diri tuan badan tersebut dan Allah SWT sahaja. Akan tetapi kita sebagai manusia hanya dapat mengajarkan kepada masyarakat
kaedah-kaedah ataupun mabadik-mabadik, perkara-perkara inti yang berkaitan keimanan yang wajib untuk mereka ikatkan dalam hati. Maka apa yang dibicarakan oleh ulama-ulama akidah ini diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini semuanya insya-Allah mencernanya, berpegang dan ikat dan tambat dalam hati, dan dengan harapan kita meninggal dan mati dalam iman. Bab kata Pirambi, mati dalam iman. Dan ini adalah penting kerana penentu sama ada kita mendapatkan syaqawah atau sa'adah, kecelakaan atau kebahagiaan di akhirat kelak. Kebahagiaan di dunia ini sementara. Orang boleh kaya, orang boleh berjaya, orang boleh berpangkat, orang boleh berkuasa. Tapi kalau dia tak ada iman, bila dia meninggal 70 ke 80, maksimum 100 tahun. Kalau ilmu hadis ni 150. Imam Ibn Hajar Asqalani kata pertemuan antara satu rawi dengan rawi yang lain paling lama as-sabiq wal lahiq kita panggil 150 tahun yang dia temukan. Means kalau lebih tu tak jumpalah, kita kata macam tu. Kalau beza 70 tahun itu imkan biasa terjadi di kalangan para ulama hadis. Jadi kalaulah umur fulan ni sampai 150 tahun pun kenikmatan bahagia yang dia dapat, tapi kalau dia mati tidak ada iman, berarti dia masuk dalam api neraka selama-lamanya. 70-80 tahun di dunia ni no point. Sebab itu pentingnya iman. Dan iman ini adalah mutiara. Bak kata Raihan lah, iman mutiara kan. Nah, dia kata. Sebab apa? Kerana iman ini penentu saadah, iaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Permasalahan dia tuan-tuan dan puan-puan adalah di manakah iman yang benar-benar sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah. Semua orang boleh mengaku iman. Golongan Syiah kata mereka ini beriman, mereka inilah yang berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Golongan Salafi tadi mengaku mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun Syiah dia panggil ahli sunnah wal bait pada hari ini, dia tak kata wal jamaah tapi wal bait, ahli sunnati wa ahli bait. Tapi Salafi dia kata kami ahli sunnah wal jamaah, karang kitab risalah ahli sunnah wal jamaah, semua klaim ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita kena faham, iaitu apakah ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar lurus. Ahli sunnah wal jamaah adalah berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Sahib Usama Datuk Mufti tadi di USAS, di Jamiah Azlaniyah. Apa dia kata? Iaitu sabda Nabi SAW, sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahida manhum ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi siapakah, iaitu 73 golongan, umatku akan berpecah 73 golongan, semuanya akan berada dalam api neraka kecuali satu. Apabila ditanya siapakah dia ya Rasulullah, bagi Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berpegang dengannya dan dipegang oleh sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain, al-jamaah, iaitu majoriti, segerombolan manusia, berarti majoriti umat Islam. Jadi kalau kita gabungkan dua-dua ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal dengan hadis riwayat bid-dirayah, bukan bil riwayah. Maksud bukan bil lafzi tapi bil makna. Hadis itu diriwayatkan secara makna bukan secara lafaz. Dirubah atau difahamkan sirat dia atau matan hadis dia adalah hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini perkataan ahli sunnah jamaah digunakan termasuk yang terawal, iaitu Imam Syahrastani. Dan ia kembali kepada ulama yang terawal adalah tokoh yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kerana apa? Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia ada satu kitab, nama dia berjudul Risalati Ahli Sunnati wal Jamaah, atau dipanggil juga dengan Risalati ila Ahli Saghr. Dalam tu kalau kita pertikaikan nama kitab pun, dalam tu dia sebut qala ahlus sunnati, qala ahlus sunnati. Tadi di tempat lain wahum jamaah. Ini menunjukkan bahawa dia mengisyaratkan akidah-akidah yang berpaksikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kenapa Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sebelum kita masuk isi poin akidah dia yang penting, iaitu datang daripada hadis Nabi SAW ketika diturunlah sebuah ayat. Ayat tersebut Allah fasaufa ya'ti
Iaitu nanti akan datang Allah biqaumin. Jadi Allah akan mendatangi sebuah kaum, yuhibbuhum yuhibbunahu. Mereka ini Allah SWT mencintai mereka, mereka mencintai dia. Lalu apa diisyaratkan kepada baginda SAW? Ditunjuklah kepada al-imam, kepada sahabat Abil Musa al-Ash'ari. Baginda SAW bersabda, hum qaumun hadha. Hu kaum hadha ni, mereka adalah kaum dia ini. Dia ini adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dan ternyata betul. 9 keturunan atau 9 anak turun daripada Abu Musa al-Ash'ari, lahirlah al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari pada abad ketiga Hijriah. Beliau lahir dari keluarga golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni iaitu golongan yang memakai rasional lebih daripada nas, meninggalkan tradisi yang dibawa oleh tabi'in, tabi'in, para sahabat dan Rasulullah SAW, dan menggunakan hanya akal dengan mendirikan beberapa akidah yang tidak diajarkan oleh baginda SAW. Misalnya, baik kita buat, baik Allah buat, tapi buruk ni semua manusia yang tentukan. Iman ini, iman dan kufur ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh Allah. Ini dipanggil golongan Qadariyah. Dan hadis Nabi SAW menyebutkan Qadariyah ini adalah majusi hadhil ummah. Qadariyah ni apa? Jadi bukan Allah yang menentukan takdir, yang menentukan takdir adalah manusia. Ini Qadariyah atau dipanggil free will, golongan free will. So Qadariyah ni dah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahawa mereka golongan sesat. Diteruskan oleh Mu'tazilah kerana dia pakai akal, semata-mata meninggalkan nas. Walaupun dalam hadis Jibril, al-imanu bil antu'mina bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman dengan qada qadar baik dan buruk datang daripada Allah. Itu dinafikan dan dilahirkan pemikiran kerana hanya logik mereka tidak dapat memahaminya. Jadi ini golongan Mu'tazilah yang sesat. Al-Imam Abul Hasan Ash'ari lahir daripada keluarga Mu'tazilah, hidup bersama Mu'tazilah, mendukung Mu'tazilah, dan hebat mengarang banyak kitab dalam ilmu Mu'tazilah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain. Ketika dia memiliki persoalan, dia berdebat dengan Al-Jubai, gurunya, tentang nasib seorang anak kecil yang belum mukallaf. Macam mana ni, berada di syurga atau neraka? Yang mana perdebatan dia panjang, isu qada dan qadar juga, yang akhirnya menurut Jubai dia itu berada di antara syurga dan neraka. Kalau bahasa Indonesia kita panggil hantu kegentayangan, roh gentayangan, roh yang tergantung. Maksud dia tak ke atas, tak ke bawah, tak syurga, tak ke neraka, duduk kat tengah-tengah. Maka apa kata Al-Imam Abu Hasan Ash'ari? Dia jawab berhujah dengan Al-Jubai, sehingga Al-Jubai tak dapat jawab. Kerana kalau budak tu macam tu, kenapa Allah tak, dia akan minta kepada Allah SWT di akhirat kelak untuk dimatikan ketika dewasa, biar dia dapat menentukan diri dia sendiri untuk menjadi orang yang beriman, biar dia diadili atas perbuatan dia sendiri. Give me my right for me to be a faithful servant, untuk menjadi orang yang beriman, supaya saya masuk syurga, biar tak duduk tengah-tengah. Al-Jubai tak dapat jawab, yang akhir menyebabkan dia keluar dan dia bersuluklah, kalau bahasa Melayu sekarang, atau bahasa dulu dipanggil khalwah, beristikharah untuk mencari manakah satu ajaran yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, bukan untuk membawa akidah yang baru, akidah Asy'ari ini akidah yang baru, bukan, akan tapi untuk menghidupkan, menolong akidah-akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dibawa oleh tabi'in dan tabi'in, dan oleh nanti diteruskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini contoh dia persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal 324 Hijriah. Lalu persoalan dia, Ustaz, apakah inti akidah yang dibawakan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Ketokohan beliau ini membuatkan semua orang merebut nama beliau. Hatta Salafi pada hari ini dia mengaku, Salafi Wahabi lah, dia mengaku, dia kata apa? Oh, kita berpegang pada akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari.
Tapi kami menolak golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah tu golongan-golongan yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Seperti yang saya kata siang tadi, samalah mereka. Mereka kata, oh kita ikut Imam Asy-Syafi'i, kita tolak Syafi'iyah. Korang ngaji mazhab Syafi'i tak baca kitab Al-Um. Padahal saya dah sebut, atuk saya ngaji dengan Tuan Guru Colan tahun 1970 kat Masjid Sungai Terap, kitab Al-Um, dia tulis tarikh lagi. Ada lagi tarikh, saya baca, dan ini kitab Arab. Di negeri Perak ni dah baca kitab Al-Um seperti yang diwasiatkan oleh Syekh Abdullah Fahim. Maka nak khabar kat tuan-tuan semua bahawa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan seperti akidah yang dipegang oleh golongan Salafi tersebut. Bukan. Kerana apa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia meninggalkan beberapa kitab yang penting. Termasuk salah satu yang terpenting adalah Al-Luma'. Ini kitab dia yang membincangkan bahasa Melayu sekarang ni sifat 20 lah. Tak jauh beza dengan kitab sifat 20, dengan cara yang lebih luas dan lebih berbeza, tapi sama inti dia. Yang mana disyarahkan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqilani, dan disyarahkan ini disyarahkan lagi oleh Al-Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, bernama Asy-Syamil fi Usuluddin. Dari Asy-Syamil ini Imam Juwaini mengecilkan nama Al-Irsyad. Dari Al-Irsyad ini diringkaskan oleh seorang ulama di Maghribi bernama Osman As-Salaliji, yang bernama kitab dia adalah Aqidah Burhaniyah. Dari situlah ulama-ulama di Maghribi dan Yusi Qarawin semuanya berakidah Asy'ariyah sampai pada hari ini berkat sanad tersebut. Al-Imam Ghazali murid kepada Imam Haramain, mengarang derajat kitab dari mula paling kecil Qawaidul Aqaid, lalu Risalatul Qudsiyah, dan diturun kepada kitab Al-I'tiqad, Al-Iqtisad fil I'tiqad dalam akidah Asy'ariyah. Diteruskan oleh ulama yang datang setelahnya sampailah kepada Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan diteruskan oleh Al-Imam As-Sanusi meninggal tahun 895, di mana beliau telah menyusun kembali silibus akidah Asy'ariyah dari yang terbesar sampai yang terkecil, bernama kitab Al-Kubra, Syarhul Kubra, Al-Wusta, Syarhul Susta, lepas tu As-Sughra, Syarah Sughra. Sughra ni Umul Barahin lah, besar, setengah pertengahan, kecil, dan Syarah Sughra, lalu Sughra, kecil, lepas tu Al-Mufidah atau dipanggil dengan akidah cucu perempuan, Hafidah, lalu dia buat prolegomena dia, ataupun kitab Muqaddimat dan Syarah Muqaddimat untuk memahami istilah-istilah akidah Asy'ariyah tadi, yang merupakan sifat 20 seperti yang kita semua tahu pada hari ini. Jadi sifat 20 ni bukan benda baru, tuan-tuan. Sifat 20 ini sebenarnya kalau kita trace dia itu datang dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Lalu ada yang mempertikai, Ustaz, kenapa golongan Salafi mengatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah Salafi sebenarnya, atau Salafi ini yang mengikut mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan Asy'ariyah. Dia hanya berpaksikan pada satu kitab yang mereka sebut berjudul Al-Ibanah. Al-Ibanah ini, kalau nak kabarkan, kalau saya, mazhab saya lah, menurut kajian saya yang saya pegang, iaitu apa? Nas dia, kitab ini sabit kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hanya sahaja naskah yang mana sabit kepada Abu Hasan Al-Asy'ari? Manuskrip tertua yang ditahqiq oleh seorang doktorah bernama Fauqiyah, dia mentahqiq tertua tu ditulis 700 tahun setelah kewafatan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka tidak susahlah, dalam ilmu manuskrip kita panggil terlalu jauh, dan kita tak boleh trace sanad manuskrip tersebut. Nasih dia tak sebut, dia ada 2 manuskrip sahaja. Lalu yang dicetak oleh negara Saudi, Darul Fadilah cetak, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari, dinisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Dia ada 6 manuskrip atau lebih sikit, semuanya kurun ke-11 ke atas, dan kebanyakan dia penyalin dia An-Najdi daripada Riyadh, bukan daripada Baghdad pun, contoh dia manuskrip dia. So dia problematik. Maka menurut kajian saya, paling tepat naskah Al-Ibanah adalah beberapa fakrah, beberapa jumlah kalimat
yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyin Kazib Al-Muftari fima nasaba ila Abil Hasan Al-Ash'ari. Jadi Imam Ibnu Asakir ni seorang muhaddis dari Damaskus, meninggal tahun 571. Beliau ini mengikut mazhab Abul Hasan Ash'ari atau Ash'ari. Dan dia menulis kitab ini kerana menjawab golongan yang memburuk-burukkan Imam Abul Hasan Ash'ari, bahkan mengkafirkan Abu Hasan Ash'ari, akibat persengketaan antara golongan Hasyawiyatul Hanabilah atau golongan terpinggir di kalangan mazhab Hambali yang jatuh dalam tajzim, yang merupakan DNA kepada mazhab Salafi pada hari ini, dan juga menjawab kepada golongan Mu'tazilah yang juga memburuk-burukkan Imam Abu Hasan Ash'ari. Itu tujuan dia karang kitab tersebut. So apabila dia ditohmah Imam Abu Hasan Ash'ari kononnya melawan hatta Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata tak, Imam Abu Hasan Ash'ari juga menerima mazhab akidah, pemikiran akidah yang selari dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak tergelincir dalam tajzim. Dan dia riwayatkan Al-Ibanah tadi. Dan di dalam kitab ini tak ada masalah. Kalau kita rujuk naskah Tabyin Kazib Muftari, dia mensabitkan ayat-ayat sifat mutasyabihat bukan dengan makna tangan dengan anggota, tapi dengan makna tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah SWT, atau menurut Imam Sanusi disebut sebagai isbatu ismis sifat. Dia kata mensabitkan nama bagi sifat. Dia kata macam tu. Maksud dia kata apa? Yad itu apa? Yad itu adalah sifat bagi Allah. Apa makna dia kita serah pada Allah SWT. Dia kata ismun lis sifat. Kenapa dia kata sifat? Kerana yad itu kan zat. Ini kan tangan, ini zat. Kalau kita kata Allah ada zat tangan, jadi tajsim, menjisimkan Allah. Ini golongan Salafi, Hasyawiyah, Hanabilah. Tak boleh. Tapi bila kita kata yad itu adalah sifat bagi Allah, yad itu apa? Dia tak sebut tangan macam ni. Yad lah. Apa makna dia kita tak tahu. Sifat adalah perkara yang berada pada zat, bukan zat itu sendiri. Maka ini menunjukkan bahawa Imam Sanusi memahami apa kalam Abul Hasan Ash'ari dalam kitab Al-Ibanah, dan dia mendukung, mengatakan itu mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari, iaitu bukan kepada tajsim, tapi justru mentanzih, membersihkan Allah SWT daripada persamaan dengan makhluk, yang dipanggil dengan mazhab tafwid, atau yang tadi iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dimaksudkan dalam kalam Imam Malik. Apabila Imam Malik ditanya, dia tanya tentang makna istiwa. Kata Imam Malik, iaitu apa? Iaitu al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa ni bukan tak ada orang tahu, semua orang tahu. Tahu maksud dia apa? Tahu ia adalah firman Allah SWT, ada dalam Al-Quran. Lalu wal kaifiyatu ghairu ma'qulin. Itu nas yang benar menurut Imam Baihaqi. Tapi kaifiyah caranya tak dapat diketahui. Maksud dia bukan ada, tak ada kaif, tidak masuk akal, tak rasional. Jadi you cannot say dia ada macam mana, tak ada. Kita tak boleh kata ada, tak ada. Lalu wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya wajib. Inilah akidah Al-Imam Abul Hasan Ash'ari, sama dengan akidah Imam Malik, iaitu justru wasu'alu anhu bid'ah. Sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat ini justru adalah membawa kepada kebid'ahan. Maka ini yang disebut oleh Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudat. Kenapa kita sibuk dengan ayat mutasyabihat? Imam Abu Hasan Ash'ari dan ulama-ulama lain pun tak gaduh sangat isu ni, kerana banyak mabadi akidah ahli sunnah yang perlu kita teliti, dan kita patut ambil yang muhkamat. Contoh dia apabila firman sabda Nabi SAW, Allah SWT nazala. Ini nak makna dia apa? Turun dengan jasad atau apa? Jangan bahas nuzul tersebut, tapi bahas iaitu bertahajud pada 1/3 malam atau 2/3 malam untuk mendapat rahmat Allah SWT. Ini yang sepatutnya kita cari, bukan gaduh tentang perkara-perkara yang tadi. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ini Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia akidah dia. Jadi dia mementingkan pertama perbahasan kewujudan Allah SWT yang dipanggilkan dengan sifat wujud. Allah SWT sedia ada, bukan dari tak ada lalu ada, tapi sedia ada, dan dia kekal, iaitu baqa. Dan dia ini berbeza dengan makhluk, kerana kalau dia sama dengan makhluk, apa bezanya dia Tuhan dengan makhluk?
maka tentulah ia berbeza dengan makhluk. Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan nanti dia juga bersifat, iaitu apa? Sifat dengan berdiri pada zatnya sendiri. Dia itu bukan sifat yang berdiri pada zat, tapi dia adalah zat yang esa, yang menentukan segala-galanya, yang tidak berhajat kepada suatu apapun. Lalu dia bersifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', maha kuasa, berkehendak, dan dia ini esa, dan dia ini hidup, dia ini maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Ini adalah sifat-sifat Allah. Dan kita beriman dengan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang di dalam nama-nama ini ada yang dicetak daripada af'al atau perbuatan Allah. Berarti Ar-Razzaq, Allah SWT yang memberi rezeki. Kita beriman bahawa tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Allah SWT Muhyi, dia yang menghidupkan, tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Dialah Mumit, mematikan, tidak ada yang mematikan melainkan Allah. Ini semua dipanggil dengan Tauhidul Af'al. Berarti di dalam akidah Asy'ariyah atau Ahli Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah mengesakan Allah pada zatnya, mengesakan Allah pada sifatnya, mengesakan Allah pada af'alnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dah jelas ini akidah-akidah di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dan ini yang disebutkan oleh Sayyid Samah Datuk Mufti tadi, diwarisi oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, oleh yang datang setelahnya, sampai kepada Imam Ghazali, setelah Imam Ghazali sampai kepada ada muridnya yang bernama Al-Imam Ibn Tumar, yang mana di zaman itu juga Imam Ibn Tumar ini sebenarnya justru menyebarkan kekuatan umat Islam untuk berjihad fisabilillah melawan golongan salib yang ada di Andalusia pada waktu itu, sehingga terjadi peperangan Zallaqah. Zallaqah ni peperangan di mana umat Islam membela negaranya daripada golongan salib, sehingga darah tu mengalir sampai tergelincir. Zallaqah ni maksud tergelincir akibat banyaknya darah. Dan ini juga lahir Al-Syekh, iaitu Sultan Al-Ayubi, di dalam membela Palestin. Dan lalu nanti datang pada kurun ke-8, iaitu kurun ke-8 ke-9 yang bernama Muhammad Al-Fatih, yang mana Muhammad Al-Fatih ini disabdakan oleh baginda SAW, nanti akan datang orang yang akan membuka kota Konstantiniyah atau Istanbul, maka dia adalah sebaik-baiknya amir dan sebaik-baiknya askar. Berarti siapa? Iaitu Muhammad Fatih adalah tokoh sultan yang sebaik-baiknya. Akidah dia apa? Akidah Asy'ari, fikih dia Hanafi, akidah dia Maturidi, fikih dia Hanafi, dan juga seorang yang bertasawuf dan bertarikat. Dan dia juga, askar-askar dia juga adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beragama, dan orang-orang yang kuat untuk membela agama Islam. Inilah Asy'ariyah. Dan nanti datang setelah itu, iaitu kita jangan lupa tokoh-tokoh ulama kita yang ada di tanah Melayu. Kita mulakan dengan Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan ulama yang datang setelahnya Syekh Abdul Rauf Singkil. Semua ini berakidah Asy'ariyah. Boleh rujuk dalam buku-buku ditulis oleh ahli sejarawan, termasuk Prof. Nakib Al-Attas di dalam satu research master dan PhD-nya. Dia membahas akidah Syekh Hamzah Fansuri ini, akidah apa? Asy'ariyah. Disebutkan di situ. Dan akidah Ar-Raniri juga apa? Asy'ariyah. Lalu datang setelah dia Syekh Abdul Rauf Singkil, mufti di Aceh setelah Syekh Nuruddin Raniri, iaitu Abdul Rauf Singkil, juga berakidahkan kepada akidah Asy'ariyah. Setelah itu datang iaitu generasi sifat 20, dimula dengan Qadi Amin daripada Kedah Al-Qadahi. Qadi Amin Al-Qadahi, dia mengarang, menterjemahkan Ummul Barahin yang terawal, manuskrip ada dekat Kuala Lumpur. Ini di Kedah. Lalu lahirlah kitab-kitab akidah Asy'ariyah yang tuan-tuan mengaji, termasuk dengan Ustaz Hairul Nizam di masjid ini, seperti kitab Aqidatun Najin. Itu yang saya sebut siang tadi. Kalau boleh ramaikanlah pengajian kuliah duha tersebut. Alang-alang orang alim dari Al-Azhar, dari Al-Azhar datang duduk dekat Kuala Kangsar ni, dia kahwin dengan Kuala Kangsar, dah duduk kat Kuala Kangsar ni, dia dah nak mengajar kat masjid ni. Inilah perlu kita rebut. Kalau dekat Mesir tu dia mengajar rumah Kuala Lumpur, dia duduk rumah Kuala Lumpur. Saya pergi waktu kelas dia penuh, saya kena duduk luar, tak dapat duduk kat dalam. Tapi sayang bila balik Malaysia orang tak kenal permata.
Orang tak kenal permata. Dia ni pelajar Malaysia yang dapat buat master, lulus master dekat Al-Azhar Al-Sharif. Bukan mudah. Sekarang tengah buat PhD, bagi dia perhabis. Saya dah kata ada cepat-cepat pergi habiskan PhD kat Mesir, balik Malaysia, masuk USAS, duduk Kuala Lumpur. Selesaikan dia sebab dia permata, alim. Apa nama dia? Khairul Nizam. Khairul Nizam. Dia Al-Azhar, dia orang Kuala Lumpur sebenarnya, dia kain orang Kuala, duduk sini. Ni contoh dia. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah umat Islam Asy'ariyah akidah dia, dan dia majoriti. Majoriti kenapa? Al-jamaah tadi penting, as-sawadul a'zam. Kalau kita rujuklah hujung barat Maghribi, saya belajar kat Maghribi. Maghribi ni kalau zaman dulu ulama kata ni, kalau nak pergi luruh ni sama ada jatuh, meninggal, hilang, makan dengan hantu. Dia kata macam tu, bahasa gurau orang Morocco ni. La tara illa zulmah, engkau tidak akan melihat melainkan kegelapan. Lepas Morocco zaman dululah, dia orang belum pergi Amerika lagi. So di sana seluruhnya akidah dia Asy'ari. Universiti tertua dunia, Universiti Al-Qarawiyyin yang saya sebut tadi, sampai hari ini Asy'ari. Saya belajar di situ, kitab yang kita mengaji Jauharatut Tauhid, disyarahkan oleh Syekh Wan Daud Al-Fatani, Wardatuz Zawahir, 358 muka surat. Kawan saya dah tahqiq sampai sekarang tak cetak-cetak. Saya suruh dia cetak, tapi tak nak cetak, saya pun tak tahu kenapa. Ni kena cetak ni dan kena baca. Itu syarah Jauharut Tauhid Al-Laqani. Ini wajib hafal di sana. Ummul Barahin, waktu saya nak mengaji dekat sana, syarat nak mengaji kena hafal Ummul Barahin. Dari 40 pelajar Malaysia tinggal 7. Tak tipu ni, tinggal 7 pelajar. Dari 7 tinggal 3. Yang 3. Dan satu dia ada pelajar yang duduk dekat USAS, mengajar kat USAS seorang. Dia seorang yang ada kat Kuala ni. Yang 2 lagi saya dengan Ustaz Zainul Abidin. Siapa nama? Ustaz Hafi. Dia pensyarah lah. Dia je 3 orangnya yang hafal. Yang lain tak hafal. Ummul Barahin misalnya dia. Ini saya bagi contoh lah. Ini kerana apa? Kerana di sana nak ngaji kena hafal. Tak hafal tak boleh ngaji. So terpaksa hafal. Kita pun menghafal baru boleh ngaji. Itu akidah Asy'ariyah. Dan ini bila kita pergi ke timur sikit sampai ke Algeria, itulah tempat Imam Sanusi lahir, pengarang Ummul Barahin, Tilimsan. Pergi lagi timur lagi sampai ke Tunisia. Di Tunisia ada UNC namanya Jami'atul Zaitunah. Saya dah pergi. Situ pun Asy'ariyah. Kitab silibus wajib akidah Tali'ul Bushra. Tali'ul Bushra syarah kepada Aqidatus Sughra, akidah Ummul Barahin. Pergi lagi ke timur sampai kepada Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Tak perlu dipertikaikan lagi. Al-Azhar itu Asy'ari. Al-Azhar ini pusat akidah Asy'ariyah. Dan tak boleh diingkari. Saya heran kita kat Malaysia ni, menterinya apanya dulu semua duk sebut mencanang Al-Azhar, Al-Azhar, pakai serban Al-Azhar, jubah Al-Azhar, semuanya Al-Azhar. Tapi manhaj Al-Azhar tak nak ikut. Saya tak faham. Why? Manhaj Al-Azhar tak nak ikut. Kalau nak tahu manhaj Al-Azhar, tanya Ustaz Khairul Nizam, dia lebih tahu. Kita pergi lagi timur, di Mekah dan Madinah, dulu pengajian dia memang Asy'ariyah Maturidiyah. Di kisah Syekh Yasin Padangnya, Syekh Pak Dae-nya tinggal 1960, itu Asy'ariyah. Cuma sekarang dah terbalik kod lah, tapi masih banyak pengajian diam-diam di sana yang mengikut mazhab Asy'ariyah. Yang di Bukit Jiyad dan lain-lain. Kita pergi ke selatan Yaman, dia ada Hadramaut, Asy'ariyah. Kita pergi lagi ke utara Damaskus, Asy'ariyah Ma'rifat Islami. Kita pergi lagi ke timur di Baghdad, Asy'ariyah Maturidiyah ada. Di sana masih kuat. Kita pergi Iran, Syiah Ustaz. Hakikatnya Iran dulu adalah banyak Asy'ariyah. Imam Ghazalinya, Al-Ijinya, Taftazaninya, banyak yang Asy'ariyah. Cuma kerana politik di zaman Daulah Uthmaniyah ada lawan dengan Safawid. Safawid ini Syiah yang hari ini ternyata dikuasai oleh Syiah, sehingga Asy'ariyah ni tenggelam. Kita masuk ke India, utara Maturidi, selatan Asy'ariyah, Malabar Asy'ariyah. Di utara Maturidi Hanafi, tak ada masalah. Kita masuk ke Nusantara, hakikatnya dari awal sampai akhir kitab akidah adalah Asy'ariyah. Baru-baru ni tahun 80-an, 90-an barulah kitab Salafi Wahabi itu datang. Sebelum tu tak pernah ada pun, tuan-tuan rahmat. Ini fakta, tak pernah ada pun. Bahkan Syekh Abdullah Fahim
dia pernah ada muzakarah di kepala batas. Dia lawan golongan salafi ini dengan hujah, pada waktu itu mengeluarkan resolusi nama dia muzakarah di kepala batas. Itu dia jawab semua isu yang dituduhkan bid'ah dan sesat tu oleh kaum muda. Dia kaum tua, dijawab semua dalam tu. Dan saya dah tahqiq, dah cetak di Akademi Jawi Malaysia, nama dia Perjuangan Ahli Sunnah Jemaah oleh Syekhul Islam Abdullah Fahim. Dekat situ ada, dekat situ boleh rujuk. Dan ditahqiq, saya tahqiq hadis semua, saya takhrij. Ini tuan-tuan Muhammad. So dijawab. Lalu kaum muda jawab balik risalah dia, nama dia apa? Menebas bid'ah di kepala batas. Dema berani kata bid'ah. Jadi yang Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i itu kunut, itu bukan kalam saya, itu bukan kalam Syafi'iyah, itu kalam Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Masalah solat Jumaat, satu bandar, satu masjid Jumaat, itu bukan kalam Syafi'iyah, itu kalam Imam Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dikata bid'ah. Talafuz biniat dan lain-lain itu dibahas oleh ulama Syafi'iyah, dibid'ahkan oleh risalah kaum apa di kepala batas tu. Saya kata menebas bid'ah di kepala batas. Tapi risalah tu kita dah jawab lah, insya-Allah cetak tahun depan, insya-Allah 2024 satu-satu. Tak boleh semua. Dia kena ikut tahun. Kita jawab satu persatu. Ini. Lalu dan ulama Perak yang saya sebut tadi, iaitu Syekh Al-Ghazali, mufti Perak, mantan mufti Perak, dan dia juga mufti di Selangor. Dia ada karang risalah menjawab isu-isu khilafiyah. Tebal ni, dan insya-Allah kita cetak tahun depan juga. Iaitu tentang hujah-hujah dia melindungi ahli sunnah wal jamaah di negeri Perak ini. Dan diteruskan oleh ulama-ulama yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan, seperti Sahibul Samah mufti kita. Memang tegas tadi, diusah tadi yang hadir, memang dengar dia sebut inilah ahli sunnah jamaah, apa ciri-ciri ahli sunnah jamaah, wasatiyahnya, tidak mudah mengkafirkan dan lain-lain. Ini semua kena ada, tuan-tuan, seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah di masjid ini dan juga di Usas. Dia menyebutkan kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang pada Asy'ariyah Maturidiyah, berpegang pada salah satu daripada 4 mazhab, dan bertasawuf dengan Imam Junaid dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita dah boleh nampak ini, kenapa kita masih ragu-ragu dengan sifat 20 ni, tuan-tuan? Sifat 20 tu Ummul Barahin, sifat 20 tu Jawharut Tauhid. Jangan dengar orang yang mudah tuduh Greek lah, falsafah Greek. Abang saya memang mengaji Plato dan lain-lain, tanya dia ada ke sifat 20 dalam Plato ni. Itu dia, insya-Allah. Jadi dari sini saya iktifakkan perkongsian saya, dan insya-Allah kita tutup dengan ini. Kalau ada Q&A surat, kalau tak salah, kalau tak ada kita tutupkan, insya-Allah saya serahkan kepada anda. Saya aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Saya sebenarnya tak pernah ada majlis Akiti Brothers macam Mario Brothers macam ni. Patutnya kita buat forum sebenarnya daripada ceramah macam ni. Tapi dah dipanggil ceramah pada kena bagi can juga. Saya nak tutupkan kat sini, ini cuma nak santaikan sikit je Aiman. Sebab Aiman dia, saya memang mengajar kalau di Oxford tu, di universiti. Saya tak adalah niat nak mengajar kalau di masjid macam orang universiti. Jadi makam lu tinggi. Jadi saya nak habiskan dengan sikit aja. Cumanya Aiman bila kata sifat 20 pada zaman kini untuk orang kita, orang biasa yang tak faham, dia selalunya ada dia punya antagonis, lawan dia. Lawan dia dipanggil Tauhid 3. Jadi mungkin Aiman very briefly untuk orang awam. Okay. Apa masalah dia dengan Tauhid 3 tu, kenapa ni sifat 20 ditekankan di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ni kan orang buat gaduh, sifat 20 ke Tauhid 3? Sifat 20 ni yang kita mengaji lah kat sini, kat masjid ni, dah memang mengajar. So Tauhid 3 ni dia mengajar bahawa ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Asma' dan Sifat. Tauhid Rububiyah dia kata beriman adanya Tuhan yang mentadbir alam ini tanpa melihat 1, 2, 3 atau 4 atau 10 Tuhan, atau dia tu Tuhan. Berarti dia kata Fir'aun ni ada Tauhid Rububiyah, sebab Fir'aun kata dia Tuhan. Itu contoh dia. Tauhid Uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Maka dia kata maksud mengesakan Allah pada ibadah, kita solat hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang pergi ziarah kubur berdoa, ini syirik, sebab dia kononnya sembah kubur. Syirik berarti dia kufur, syirik akbar. Dia kata macam tu. Kufur ni berarti keluar dari Islam.
Keluar Islam ni berarti halal darahnya, halal hartanya, halal isterinya. Ini. Akhirnya lahirlah kelompok yang mudah kafir mengkafir, bunuh membunuh macam yang terjadi di ISIS. Kalau dulu golongan yang dipanggil dengan golongan Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Yang beza dengan dia dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, dibunuhlah Saidina Ali karamallahu wajhah. Misalnya mati Saidina Ali. Dibunuh. Ini. Lalu asma dan sifat, mereka kata bahawa Allah SWT ada sifat selain wujud, sifat kidam tu semua kita tak ada masalah. Tapi bila dia masuk sifat, Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada mata, Allah ni duduk bersila, tak boleh lah. Dan inilah tempat kesalahannya. Dan ini tidak wujud. Di zaman Rasul tak wujud, di zaman setelahnya tak wujud. Tapi yang mewujudkan pada kurun ke-8 Hijriah dan diteruskan dibawa oleh golongan Salafi Wahabi ini dan disematkan pada hari ini, didakyahkan membawa Tauhid 3 yang tak pernah masuk Malaysia kecuali setelah tahun 80-an akhir. Itu kisah dia. So, akhirnya sifat 20 ni dianggap Greek Yunani, Tauhid 3 lah Ahli Sunnah. Wallahualam. Jadi yang saya ingatkan tadi bila Datuk Mufti kita memang bezakan antara Tauhid 3 dengan sifat 20 simple saja. Dalam bahasa kalam mudah tadi, bila saya tanyakan dia saya pengurusi majlis itu, menurut Samahatul Syekh Datuk Mufti kita, Datuk Wan Zaidi, sifat 20 ni digunakan oleh orang Islam untuk pejuang Islam pun untuk lawan orang kolonial, untuk dalam perjuangan kemerdekaan, dalam perjuangan jihad dengan orang bukan Islam. Jadi musuh sifat 20 ni, kalau sifat 20 dia kalahkan adalah orang bukan Islam. Bila kita dengar Tauhid 3, musuh dia orang Islam. Siapa yang porak-poranda kan, yang jatuhkan perpaduan kesatuan? Orang-orang yang duduk mengajarkan Tauhid 3 ni sebenarnya memusuhi orang Islam sebab duk mengtakfirkan ke atau menyesatkan orang Islam sesama Islam sendiri, walaupun dah memang ulama besar-besar dah kata memang tak ada masalah macam ni, dia nak mengkafirkan. Jadi I think kita ambil iktibar dari situ untuk masyarakat kita. Kita boleh nampak samrah dan hasil dia begitu. Simple aja. Alhamdulillah. Itu sebabnya balik pada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi saya khatamkan di sini dengan semua dah terbang ke atas naik macam burung nak turun ke darat ni untuk orang awam kita sini. Saya nak tarkibkan sini. Tahlil kan, bukan tahlil baca Yasin, doa selamat malam Jumaat, tetapi analyse kan. Simple. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut iktikad Asy'ariyah tadi, fiqh Imam Syafi'i dan tasawuf Imam Al-Ghazali, atau tarikat-tarikat Mu'tabar, atau tak payah ikut tarikat Mu'tabar, tak ada masalah. Yang tiga ni ciri dia simple. Maksud dia Ahlus Sunnah ada dua, in fact tiga. Kalau Ahlus Sunnah dia baca ikut sunnah baginda dan juga dari Quran yang tersurat dan juga yang tersirat, saya cakap tadi. Ini yang melengkapkan ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau dia cuma mengikut yang tersurat tetapi bukan yang tersirat, ini jadi Salafi lah. Macam yang ikut yang Zahiri tadi, dia ikut benda yang Zahir, dia tak ikut yang batin dia. Terbaliknya, kalau dia ikut tersirat tetapi bukan tersurat, dia Mu'tazilah. Dia ikut akal aja, dia tak ikut nas. Kita dua-dua, tersurat dan tersirat, Ahli Sunnah tu. Lepas tu ada wal Jamaah, maknanya majoriti. Mana-mana kita pergi dalam dunia ni, umat Islam semua ada mazhab 4, atau Asy'ariyah atau Maturidiyah dan tasawuf yang tadi. Itu dia. Tapi kalau dah ada 14 negeri ni satu minoriti, tapuk dada tanya sendiri. Jamaah majoriti maksud. Sawadul azam majoriti maknanya. Ini maksud dia di sini. Dan bila dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rasyidin, bukan sunnah Rasulullah saja, tetapi sahabat-sahabat baginda juga. Yang berapa ada mangkatnya baginda Rasulullah SAW, wafatnya baginda Rasulullah SAW, 115,000 sahabat menurut Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Jadi itulah simple kalau kita nak fahamkan untuk orang awam. Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya kita ada balance zahir dan batin, sunnah yang tersurat dan juga sunnah yang tersirat. Bukan saja hanya tersurat atau bukan hanya saja tersirat, kalau tidak masuk ajaran sesat. Tetapi juga wal Jamaah, bukan wal bait. Itu masuk jarak ajaran Syiah. Ini dia.
cantik molek, dah ada balance-nya di situ, tawazunnya di situ. Memang bertuah kita di bumi bertuah Darul Ridwan, ada mufti yang Masya Allah ahli sunnah wal jamaah, ada sultannya ahli sunnah wal jamaah, ikut tu sajalah, tak payah nak kita risau-risau, ikut kita punya ulil amri minkum dalam hal itu, supaya kita boleh keluar, buat rumah, buat dengan kerja. Tuan DO yang ada di sini dengan sibuknya, ada yang sini yang kerja bus drivernya, yang taksinya, bawa grabnya. Bukan ada masa kita nak jadi ulama atau mujtahid. Itu yang kita taklid, ikut ulama kita yang memang dah jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi moga kita dijauhi oleh puak-puak yang memang ajaran sesat, yang memang kalau kita ikut cara mereka keagamaan tu untuk membenci orang lain, untuk mengata orang lain, untuk hanya condemn saja. Itu bukan agama kita. Cara yang macam itu, cara ahli sunnah wal jamaah, manhaj al-azhari tadi, yang memang kita harmonikan untuk dalam semua perkara. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Darul Ridwan selalu akan jadi the grace, the abode of grace. The grace pula. Kita ni gentleman punya abode. Tak macam Darul Ta'zim itu lebih kuat sikit. Tapi itu kita terlalu gentleman, lembik sangat lah. So sekarang Alhamdulillah Paduka Seri Sultan Perak dengan mufti yang baru, Alhamdulillah, semenjak tahun 2013, walaupun kita ada enactment yang tidak membenarkan contohnya Wahabiyah, Salafiyah untuk diajarkan, kurang untuk dalam penguatkuasaan itu. Jadi Alhamdulillah sekarang more work will be done there, insyaAllah. Jadi dengan sini sajalah di Masjid Daerah Bandar Diraja ini. Tuan DO terima kasih atas jemputan ini. Alhamdulillah untuk dari masjid ini juga, Masjid Ridwaniyah di Abode of Grace, Masjid Graceful, Alhamdulillah. Jadi kita akhiri insyaAllah dengan mendoakan supaya kita semua dapat taufik, dapat kejayaan dunia dan akhirat, dan supaya kita dimurahkan rezeki, dapat yang umur yang panjang insyaAllah, dan supaya insyaAllah dalam solat isyak kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunilah dosa-dosa kita, khususnya bonda-bonda kita dan ayahanda kita, kaum kerabat kita, dan guru-guru kita yang juga bonda-bonda dan ayahanda kita di akhirat kelak. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza, naqulu qawli hadza, nastaghfirullah wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bi hadhihi an-niyyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Taqabbalallahu minkum.